itu sekadar itu saja, tapi tidak kita mengetahui secara menyeluruh umpamanya. Sebab itulah kita bila tidak mengetahui secara menyeluruh, maka kita tidak rasa berminat untuk melakukan ibadat kurban saban tahun. Sedangkan Rasulullah menyatakan kurban itu sunat muakkad, bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya, kata Rasulullah, buat tiap-tiap tahun. Tetapi kalau tak mampu, adalah sekali dan sebagainya. Tapi kalau mampu, ibadat kurban itu Rasulullah kata mampu buat tiap tahun. Kerana ancaman Rasulullah menyatakan kalau siapa mampu berkurban tiap tahun tapi dia tidak buat, maka kata Rasulullah, hendaklah jauh dari tempat solat kami. Maknanya Rasulullah dan para sahabat tak gemar berkawan dengan orang yang mampu tapi tak nak buat. Lagipun umpamanya nak buat pun tak modal banyak. Kalau duit, kalau modal banyak pun okeylah. Kalau kita ada keuangan, kalau mampu beli seekor, belilah seekor. Tak mampu beli seekor, seorang kita masuk satu bahagian tiap-tiap tahun. Maknanya kita ada kemampuan untuk melakukannya. Jadi kita melihat pengertian kurban itu, ya. Kurban tu dalam bahasa Arab maksudnya. Kurban tu maknanya mufradnya, singular dah. Kalau waqa', kalau jamaknya qarabin. Binatang kurban. Kalau kurban tu satu pengorbanan saja. Jadi kurban maksudnya lah penyembelihan binatang yang dilakukan pada masa penyembelihan. Jadi kurban tu maksud dari segi syarak ialah penyembelihan binatang yang dilakukan pada masa penyembelihan. Jadi penyembelihan tadi masanya itu maknanya kalau kita menyembelih luar pada masanya, maka tidak dikata ibadat kurban. Jadi kurban ini masa. Jadi kurban dari segi syarak maksudnya lah penyembelihan binatang pada masa penyembelihan, iaitu bermula 10 Zulhijjah termasuk waktunya, dan selepas 2 rakaat sembahyang Idul Adha, dan selepas 2 khutbah, maka itulah masa untuk berkurban. Kalau sebelum pada itu, jadi ibadat biasa, sedekah biasalah. Dan berakhir 13 Tasyrik itu, sebelum terbenam 13 Tasyrik itu. Tujuan apa kita kurban itu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna kurban dari segi syarak, penyembelihan binatang yang dilakukan pada masa penyembelihan. Ada masanya. Bermula 10 Zulhijjah tu, selepas 2 khutbah sembahyang raya tu, berakhir sebelum terbenam matahari 13 Tasyrik itu. Ada 4 hari lah, ya. 10, 11, 12, 13. Itu masanya. Kalau sebelum kita buat atau selepas, maka itu bukan ibadat kurban, itu sedekah biasa saja. Tujuan apa kita buat kurban tu ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Kadang kita tengok, sebelum kita nak memasuk pasal-pasal yang berikut, kita tengok sejarah pengorbanan itu. Kalau kita melihat pengorbanan itu bermula ialah di zaman Nabi mana? Pengorbanan pertama bermula dengan Nabi mana? Nabi Ibrahim tu yang nombor 2, kaum nombor syariat. Pengorbanan pertama ialah bermula Nabi Adam. Ya, bila anak Nabi Adam nak berkahwin dengan pasangan masing-masing, maka Allah Ta'ala perintah Nabi Adam suruh mereka berkorban. Kerana Nabi Adam ni setiap kali Hawa tu bersalin, kembar aja. Jadi syarat Nabi Adam tak boleh berkahwin dengan kembar yang sama. Dia mesti kembar yang pertama tak boleh kahwin kembar, mesti kahwin dengan kembar yang kedua. Jadi bila mereka Nabi Adam sudah sampai masa balik untuk berkelamin, maka datang perasaan nak berkahwin. Sedangkan syarat Nabi Adam tak boleh berkahwin dengan kembar yang sama. Lalu disyariatkan kalau nak berkahwin juga mesti berkahwin dengan kembar yang lain. Tapi Khabil dan Khabil tadi, mereka tidak menerima. Salah seorang Nabi Adam tidak menerima. Pasal kembar yang pertama itu cantik perempuannya, kembar nombor 2 itu tak cantik. Jadi berbalah di antara anak Nabi Adam itu. Pasal kembar nombor 2 itu labudan ni kurang cantik sikit. Kembar yang pertama tu, aklimah tu cantik sikit. Lalu kata kembar yang pertama tadi, aku nak pasangan aku juga, aku tak nak pasangan yang lain, aku nak kembar yang sama. Syariat tak boleh kahwin adik-beradik satu, kahwin kembar yang sama, dia mesti kembar yang lain. Lama berbalah-balah, maka dia syariat. Kalau kau mendak juga, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Adam bagi tahu ke anak-anaknya supaya berkorban. Siapa korban diterima, maka itulah pasangan yang dia ndak. Lalu si Qabil dan Khabil ni, seorang penternak, seorang
petani, petani, tu dia. Bila tiba masanya, ada yang si Qabil ni petani, ya. Lalu bila nak buat kurban, dia menyuruhkan tanaman-tanaman yang tak apa berkualiti lah. Patut bila kurban ialah benda yang sayur yang cantik, buah yang cantik kan, tapi dia cari yang tak berkualiti. Yang Qabil ni dia seorang penternak, lalu dia cari kambing yang paling cantik sekali. Dia. Lalu dia persembahkan. Allah kata Nabi ada letak satu tempat tu, nanti bila sembahan-sembahan dia ambil oleh api tu, maka itu sembahan kurban yang terima. Rupanya kurban si Qabil yang terima, yang kambing tadi. Pasal kambing tadi dia paling kambing yang cantik, yang si siapa Qabil tanaman yang tak apa cantik. Maka dalam syariat itu makanya tak boleh juga berkahwin kembar yang sama. So kurban pun tak mampu, tapi nak kembar yang sama, patutnya bila nak kembar yang sama, kurbanlah benda yang cantik. Tapi nak berkorban benda cantik jadi. Maka datanglah cemburu. Akhirnya mereka bergaduh dan sebagainya. Terbunuhlah salah seorang daripadanya. Saya tak cerita itu panjang sangat. Ini cerita nak kita yang terdekat. Itu pengorbanan yang pertama. Pengorbanan yang kedua yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Ini yang menjadi syarat umat akhir zaman sampai kiamat. Nabi Ibrahim AS sentiasa berdoa kepada Allah agar dikurniakan zuriat, tetapi tak dapat. Sehingga umur dia 83 tahun baru dapat anak. Bayangkan. Baru dapat. Jono berdoa ketika umur 83 tahun baru dia perkenankan Tuhan daripada isteri pertamanya, isteri yang keduanya, iaitu Hajar, Isteri pertamanya siapa? Sarah, itu dia. Ketika Nabi Ibrahim berdoa sebagainya, lalu mungkin dia beranggapan dia mungkin seorang yang mandu dan sebagainya, lalu dicadang oleh isteri pertamanya Sarah supaya mengambil hamba, pembantu mereka itu bernama Hajar berkahwin. Lalu bila berkahwin, mengandunglah Hajar, lalu melahirkan anak Ismail kan. Lalu berasa perasaan cemburu. Biasalah orang puan mana boleh dimadu kan. Walau mula nyuruh, tapi dah sampai tengok nombor 2 terlebih sikit, maka cemburu lah kan. Bila cemburu, Sarah kata hendaklah Nabi Ibrahim dan Hajar dan Ismail hendaklah meninggalkan dia di situ, pergi pindah tempat lain. Dia tak senang hati lah. Maka Nabi Ibrahim pun terpaksalah membawa Hajar dan anaknya Ismail ke satu padang yang gersang, yang sebelum dipanggil, belum panggil Mekah lagi pun. Tempat kampung Nabi Ibrahim tu di Kanaan, di Palestin. Lalu dibawa daripada Kanaan tadi ke padang pasir tadi yang gersang, yang tidak ada benda, tidak ada penduduk pun. Padang gersang tu. Lalu daripada Palestin dibawa ke satu padang, satu kampung atau satu negeri atau satu tempat kawasan yang kering gersang, yang belum dipanggil terkenal dengan Mekah sekarang. Lalu bawa ke sana. Tiba sana, maka mereka duduk beberapa masa. Lalu Nabi Ibrahim pun diperintahkan supaya balik ke Palestin kerana isteri tuanya rindu. Udah seolah keluar rindu pula, biasalah. Maka Nabi Ibrahim pun terpaksa balik ke kampung tempat nama Kanaan, nama dia Palestin. Lalu tinggalnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah beberapa hari, maka makanan dan minuman pun habislah. Di situ kan ada 4 orang pun, demo je. Tak ada orang lain, tak ada siapa duduk situ masa tu, di padang kering gersang itu. Lalu setelah habis makanan, Siti Hajar memikirkan ada siapa-siapa yang lalu untuk mohon makanan dan minuman. Lari daripada Safa Marwah. Itu ibadat haji kan. Safa Marwah. Sedang beberapa masa sedang dia berlari-lari itu, masa ketika anaknya Nabi Ismail tinggal satu tempat. Tengoknya anaknya Nabi Ismail di bawah tapak kakinya ada macam cahaya. Bila dekat, rupanya air. Lagi dikorek, lagi beraya. Lagi dikorek, lagi beraya. Itulah yang terkenal dengan air Zamzam itu. Jadi setelah itu berapa lama membesarnya Nabi Ismail dan ibunya di balik situ, maka terasa rindulah Nabi Ibrahim untuk melihat isteri yang tinggal itu dan anaknya. Berapa lama tak jumpa kan, tinggal isteri, anak kecil. Lalu bila sampai di Mekah, belum kenal Mekah lagi, sampai di padang itu, maka dia cari-carinya isterinya Hajar pun tak ada.
tu dia. Ismail betul. Maka dia keluar daripada sepadan Mekah itu. Tu dia. Lalu dilihat satu tempat, yang tempat itu dipanggil Arafah. Jadi maknanya di pada Arafah itulah berkenalan, berjumpa balik Nabi Ibrahim dan Hajar yang begitu lama ditinggalkan. Betul dipanggil Arafah. Kemudian apabila Nabi Ibrahim sudah jumpa, nak baliklah ke Mekah balik. Lalu sebelum balik ke Mekah, mereka bermalam di Muzdalifah beberapa malam. Tiba malam itu, sebelum nak balik ke sana, mereka nak balik ke Mekah balik, tidur di Muzdalifah itu. Lalu bermimpi Nabi Adam AS. Bermimpi 3 kali mimpinya. Mimpi yang pertama perintah supaya Nabi Adam mengorbankan anaknya Ismail. Maka Nabi Adam ingat itu bukan Nabi Ibrahim, dia ingat itu mungkin khayalan atau penggangguan syaitan dan sebagainya. Kemudian pada malam yang ke-8 mimpi lagi. Malam ke-8 mimpi. Malam yang ke-9 mimpi lagi, suruh mengorbankan anaknya. Malam ke-10 pun bermimpi menyuruh mengorbankan anak Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim, ini bukan khayalan atau bukan kata orang gerak daripada syaitan. Ini memang dari perintah Allah. Lalu setelah begitu Nabi Ibrahim pun bertanyalah kepada anaknya, wahai Ismail, bagaimana keadaanmu? Tuhan kita telah merintahkan aku supaya mengorbankan kamu. Bagaimana pandanganmu? Maka kata Ismail, katanya, if'al, buatlah ya Rasulullah, buatlah wahai bapa aku sebagai perintah Allah. InsyaAllah saya akan menjadi orang yang sabar. Kalau kita macam mana agama? Lari satu Yang kedua, kan senang nak dapat anak yang pertama tu umur 83 tahun, anak tu pula disayangi, yang bersopan santun, umpamanya. Tok datang perintah Allah Taala kurban, sanggup ke? Kalau banyak boleh pilih mana yang biut-biutnya, itu seorang. Itu seorangnya. Tu dia. Kalau banyak boleh pilih-pilih. Tu dia. Tapi anaknya Nabi Ismail kata, buatlah ayah jika itu perintah Allah, insya-Allah saya akan menjadi orang yang sabar, katanya. Macam ni. Lalu setelah persetujuan berlaku, maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail itu di satu padang dipanggil Mina. Tempat penyembelihan di Mina. Lalu dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim diganggu dengan 3 gangguan. Terpaksa melempar batu supaya lepasan 3 gangguan itu. Ini dipanggil, kita melontar Jamratul Aula, ya, Jamratul Usta dan Aqabah, melempar batu. Selepas itu gangguan-gangguan telah dilempar, maka dibaringkanlah Nabi Ismail itu untuk dikurbankan sebagai perintah Allah. Semasa meletakkan pisau itu, nak menggesek pisau itu, maka Allah Ta'ala gantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas dari syurga. Itu khilaf ulama, ada yang mengatakan binatang dari syurga, ada juga yang mengatakan memang binatang tu berada di situ memang untuk kurban. Maka itulah kisah yang dapat kita ambil sedikit kesimpulan, bahawasanya kita ni berkorban ni ada 2 jenis. Satu berkorban dengan jasad, satu berkorban dengan harta. Macam Nabi Ibrahim berkorban dengan jasad dia, anak dia. Kita ni begitu je. Ada korban dengan jasad, ada korban dengan harta. Ada orang sanggup berkorban dengan jasad, rajin beribadat kan, tapi tak sanggup korban dengan harta. Ada orang tu pula sanggup berkorban dengan harta, kau minta je, tapi dia tak sanggup berkorban dengan jasad. Semayang hidup, puasa hidup, tapi sanggup dia mengorbankan harta kan. Yang ketiga, ada orang tidak sanggup, jasad pun tak nak korbankan untuk menghampiri kepada Allah Ta'ala, dan juga harta pun tidak digunakan untuk menghampiri Allah Ta'ala. Tapi siapakah golongan yang paling baik? Iaitu orang yang sanggup mengorbankan jasadnya menjadi hamba Allah, dan juga orang yang sanggup mengorbankan hartanya. Itulah manusia yang terbaik. Kita ngorban jasad kita sini, kita ngorban jasad untuk hampiran, datang kemari, datang semayang, datang mengaji. Dalam masa yang sama, kita datang perintah untuk mengorbankan harta, kita pun keluarkan harta kita. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kan. Orang beriman ni disanggup mengorbankan jasad, mengorbankan harta jika perintah Allah. Sebab itulah nak mengetahui seorang tu beriman tidak beriman, tengok perintah Allah. Jika datang perintah Allah, perintah Rasul, bagaimana perasaan kita? Kalau kita sanggup melakukannya, itu dikatakan orang yang sebenar-benar beriman. Macam contoh perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasul kan, berkorban, ya, Allah perintah Allah, perintah Rasul kan. Jadi maknanya kalau kita ada kemampuan boleh buat, kita masuk tiap-tiap tahun. Nak beli kobor seekor tak mampu 6,000 kan.
Kalau duit banyak, belilah seekor. Kalau tak mampu, tak boleh seekor, masuklah satu bahagian. Sekarang kita menghidupkan syariat Nabi Ibrahim itu. Itu dia. Ini duit beribu-ribu, tak tahulah apa simpan, nak guna buat apa ya. Kalau ada bawa 5,000 tu boleh lah ya. Ini bukan 5,000 simpannya, 50,000, 100,000, tapi cikir. Apa cerita? Kalau 5,000 keluar 600 setengah, dia bagi 4,000 lebih lagi kan. Tu dia. Tapi dia fikir yang 600 setengah, yang 4,000 setengah, 4,000 lebih tu dia tak fikir. Jadi maknanya itulah menandakan, itu dikatakan iman seorang itu. Jika perintah Allah dan Rasul bermula, bagaimana dia penerimaan? Kalau nerima, itu dikatakan sebenar-benar orang yang beriman. Jadi tak boleh beli seekor sengkorangnya, masuklah satu bahagian daripadanya. Kita tengok hukumnya. Itu sebagai sejarah permulaan kurban. Hukum kurban. Kurban adalah sunat muakkad bagi orang yang berkemampuan melakukannya. Tetapi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurban itu adalah wajib. Kurban ni bagi umat Muhammad sunat muakkad. Sunat muakkad tu maknanya, bila sebut sunat muakkad, sunat tu hampir-hampir dekat hampir pada wajib. Tapi Nabi Muhammad SAW, kurban bagi beliau, bagi Nabi kita ialah wajib. Kata dia. Dalam sesebuah keluarga, kata kurban memadai dilakukan oleh seorang ahli keluarga. Ahli keluarga tersebut, terutama ketua keluarga. Kerana hukum adalah sunat kifai. Kata dia. Dalam ramai-ramai ahli keluarga tu, sunat seorang boleh mewakili keluarga itu untuk berkurban. Biasa ketua rumah lah ya. Bapak dan sebagainya, atau bapak tak mampu, bincang-bincang dengan keluarga. Wahai anak-anakku, siapa yang mampu untuk buat kurban? Bincang lah. Jadi memilih di antara satu keluarga itu menjadi sunat kifayah untuk dilakukan. Asasnya sunat muakkad. Kurban menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar hendak melakukannya, atau apabila ia berkata lembu itu untuk Allah atau kambing itu untuk Allah sebagai kurban, maka sudah menjadi wajib. Pada asasnya kurban itu sunat muakkad. Tapi kalau dikatakan kurban ini untuk Allah, kambing untuk Allah, untuk buat kurban katanya, maka sudah menjadi wajib. Maka orang ni dipanggil orang ni dia bernazar. Bila seorang buat demikian, maka dipanggil untuk orang bernazar. Apa bernazar ni? Nazar maksudnya seorang itu memberatkan diri dengan sesuatu, sedangkan Tuhan tidak memberatkan. Bila dia sudah ucapkan, itu dipanggil nazar namanya. Kalau dia bernazar untuk potong kebau, tak boleh lah ditukar kambing pula. Itu dia. Sebab tu sebelum nak kurban, fikir-fikir dulu, sukat-sukat lah baju, hebat benar. Betul niat kita. Jadi dia ikut niat dia. Kalau kerbau, kalau lembu, walaupun berkaki 4 sana, ikut pada niat. Pasal Allah Ta'ala tidak memberatkan, tapi dia memberatkan. Aku kalau aku nak menazar lembu, kerbau, dia sendiri memberatkan. Mana bila dia berat, dia kena tunaikan apa yang diberatkan tu. Itu makna nazar. Rukun nazar tu ada 4. Yang pertama, orang yang bernazar. Yang kedua, binatang ni nazar, atau lain-lain kata sebagainya. Yang ketiga, lepas tu dia ucapnya, kemudian dia niat nak bernazar. Bila ada 4 itu, maka wajiblah ia melaksanakan niat, ucap, orang bernazar, dan apa yang nazar tu. Kalau binatang lah. Kalau romah lah. Bila dia ucap tu, maka orang itu dipanggil bernazar. Bila bernazar, wajib ditunaikan. Itu makna nazar. Nazar maksud seorang itu memberatkan satu hukum, sedangkan Allah Ta'ala tidak memberatkan. Bila dia berat untuk dirinya, maka sudah menjadi wajib. Walaupun korban itu sunat muakkad, tapi diwajibkan dirinya. Aku nak menazar korban tu ni, itu lembu tu aku nak korban tu ni, kata, maka sudah tak sana lah nazar itu. Kalau angan-angan baru belum lagi nazar. Baru angan, nak nguatkan angan, diucap. Diucap. Lepas tu orang punya yang menazar tu, kemudian apa yang nazar tu. Maka bila berlaku 4 perkara itu, maka wajiblah yang menunaikan. Kemudian kita tengok, bila seorang tu sudah berniat untuk, sama ada sebagai mengikut sunnah, sebagai sunat muakkad, ataupun dia tidak, ataupun dia berniat untuk bernazar umpamanya, maka hendaklah dia mengikut lunas-lunas dia. Contoh, setiap perkara tu ada rukunnya. Macam semayang ada rukun kan, puasa ada rukun umpamanya. Jadi korban pun ada rukunnya. Jadi maknanya kalau orang tu berkorban,
Kalau tidak melunaskan, tidak melaksanakan rukunnya, maka tidak terhasil kurban itu. Dia rukun kurban ada 3. Ada 3 tu, maka pelaksanaan kurban pun berlaku lah. Kalau tidak ada, maka pengorbanan tidak berlaku. Rukun kurban ada 3. Yang pertama, binatang kurban. Kalau binatang kurban, jadi nak kurban apa? Angan-angan je. Mana sekarang sudah fikirlah apa kita nak kurban, lembu ke, kobor ke, kambing ke. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, masa kurban. Binatang dah ada, tapi tak boleh sembelih, belum masanya lagi. Kita tengok masanya, mesti ada waktunya. Ini sampah je lembu, ni apa yuk? Awak kurban lah. Sia-sia sajalah dia kurban, dapat sedekah makan gitu je lah. Tak dapat dia masuk yang kurban tak ada masanya. Kemudian yang ketiga, orang yang dituntut berkurban. Bila ada 3 rukun ni, maka berlakulah pelaksanaan kurban itu. Jadi rukun kurban 3 ya. Yang pertama, binatang kurban. Binatang kurban tu syaratnya mesti binatang yang berkaki 4, dipanggil al-an'am tu. Kebau, lembu, kambing dan sebagainya. Yang kedua, masa berkurban. Nak tahulah. Yang ketiga, orang yang dituntut berkurban. Maka 3 rukun sudah ada, maka berlakulah pelaksanaan kurban itu. Yang pertama, rukun yang pertama, binatang kurban. Binatang kurban tadi yang benda yang sudah menjadi asas yang kuat, terdiri daripada unta ya, lembu, kerbau, kambing. Itu dia. Kemudian rukun yang kedua, masa berkurban. Dia ada masanya, iaitu bermula masuk 10 Zulhijjah itu, selepas 2 rakaat solat Idul Adha dan selepas 2 khutbah. Maka lepas itu bermulalah masuklah waktu penyembelihan itu. Dan berakhir sebelum terbenam 13 Zulhijjah. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga pula, iaitu orang untuk kurban. Orang untuk kurban tu ada syarat-syaratnya. Maksudnya tadi rukun pertama ada syaratnya, nak menatang kaki 4. Yang kedua, masa berkurban tu syaratnya mesti 10 Zulhijjah kan. Dan rukun yang ketiga, orang untuk kurban itu. Orang untuk kurban tu dia ada syarat. Dan yang pertama, orang untuk kurban itu, yang pertama dia mesti Islam. Kerja apa pun dia mesti Islam. Kerana syarat untuk berniat tu mesti orang Islam. Baru terhasil, baru dikira pahala. Yang kedua, dia merdeka, dia bukan hamba. Bila hamba tu dia ada ketua yang lagi, ada pembeli yang lagi. Mana dia tak merdeka. Tak merdeka tak masuk syarat tuntut kurban. Yang ketiga, dia mesti berakal dan balik. Orang yang berkurban tu diberat dan dituntut oleh syarak ialah mesti dia berakal. Kalau tak akal, tidak ditaklifkan syarak untuk berkurban. Dan yang kedua, dia mesti balik, belum sampai umur. Kalau belum sampai umur lagi, tidak tuntut kurban. Dan yang seterusnya, syarat kurban itu, orang untuk kurban itu mesti berkemampuan. Apa maksud berkemampuan? Maknanya tidak menghalang kurbannya itu sehingga nafkah diri dan keluarga yang terabai. Tapi kalau menafkah diri dan keluarga yang terabai sebab kurban, maka tak masuk menjadi syarat rukun yang ketiga itu. Macam kita pergi Mekah je, walau pergi Mekah tu wajib kan, tetapi ada syaratnya. Salah satu mesti berkemampuan. Walaupun rukunnya wajib, sebab itu wajib ni ada 2 kategori. Ada yang wajib bersegera seperti semayang, ada yang wajib bertangguh. Bila cukup syarat-syarat baru boleh pergi, baru boleh kita buat. Macam kita pergi Mekah kan, itu wajib juga, tapi wajib bertangguh. Tengok syaratnya tu, sempurna syarat baru boleh. Dan semayang dia wajib bersegera, tidak tangguh. Itu dia. Kemudian kita tengok pula apa ni pelaksanaannya. Setelah kita mengerti syarat-syarat rukunnya, bagaimana pelaksanaan yang nak kita buat masa kurban itu. Masa pelaksanaan kurban, ibadat kurban hendaklah dilaksanakan di antara solat Idul Adha dan 2 khutbah, sehingga terbenam matahari hari tasyrik tu yang berakhir pada 13 Zulhijjah. Kurban dilakukan selain pada waktu tersebut tidak dinamakan kurban dan tidak mendapat pahala kurban, tetapi ia dikira sebagai sedekah saja. Jadi kalau kita hendak juga ibadat kurban tu, kena tengoklah masanya. Masanya iaitu bermula 10 Zulhijjah tu dan berakhir sebelum terbenam 13 tasyrik itu, 13 tasyrik. Maka kalau kita buat sebelum dan selepas itu, maka tidak dikira ibadat kurban, tapi dia buat hanya sedekah, dapat pahala sedekah je lah. Jadi binatang yang boleh dibuat kurban ialah binatang yang boleh dijadikan kurban itu ialah binatang al-an'am, iaitu unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Sama ada jantan atau betina, boleh, mana-mana boleh.
binatang-binatang lain tidak sah dijadikan korban. Kemudian setelah itu sudah kita dah dapat korbannya, kita tengok binatangnya, berapa umurnya, berapa orang boleh kongsi binatang-binatang itu. Yang pertama unta. Unta mesti 5 tahun ke atas. Berapa orang boleh kongsi unta? Sama seperti korban lembu juga, ialah 7. Tu dia. Begitu juga kambing, 2 tahun ke atas. Begitulah kita melihat daripada umur dan jumlah yang boleh menumpang binatang tu berapa orang. Contohnya kita nak korban, contohnya 5 orang dah ada penama dah, cuma 2 orang lagi. Macam mana nak buat ni? 5 orang dah ada, padan-padan lah, 2 orang je. Kau ni kata teman tak nak korban, teman tak nak ke mana, nak kekah je, campur lah sekali. Nak cukupkan grup itu yang 7 seekor 7 orang tu. 5 orang dah nama dah, ada dia dah. Yang lain jom mikir tu kan, tanda kekah mau cepat ambil, kita nak ambil seekor tu. Boleh ke seekor kerbau bernaik niat satu untuk kurban untuk akikah atau lembu? 5 orang nak buat kurban, lembu kurban 7 orang kan, yang 2 orang untuk kekah. Boleh ke cantum ke? Boleh, walaupun maksudnya lain. Mereka maksud akikah lah. Yang 5 orang tadi maksudnya untuk kurban. Yang penting jumlah tu 7, walaupun berniat mereka berlainan. 2 orang akikah, 2 orang kurban, 5 orang ni kurban. Maka terhasillah kedua-dua maksud dia. Orang yang berkekah pun terhasil, orang yang kurban. Pasal kita nak ambil seekor 7 orang tadi. Jadi mana boleh, tak masalah. Jangan gaduh. Mana boleh korban yang berkekah? Susah gaduh-gaduh, buat je. Yang masalahnya jangan tak buat. Ini gaduh nak buat. Buat hidup juga. Jadi binatang yang tak jadi korban taklah bebas sebarang penyakit. Ini kau dapat binatang korban tu, janganlah cari yang ngengkang jalan atau sakit melampau benar. Dan tidak mempunyai kecacatan anggota yang boleh mengurangkan dagingnya. Kalau luka-luka sikit tak apalah, memang tanduk sompis sikit kan. Ini sampah satu tanduk pun haram. Walaupun tanduk tidak mengurangkan daging, tapi yalah comel sikit sikit-sikit apalah apa-apanya tu. Jadi orang yang melakukan korban itu hendaklah berniat ketika menyembelihnya atau ketika mewakil kepada orang lain. Niat, kalau dia yang paling eloknya orang yang korban sendiri menyembelih kan. Ini korban untuk diriku, dan orang-orang di bawah nama-nama tersebut namanya. Ataupun tak mampu kita menyembelih, kita serah kepada orang menyembelih, kau bawa ini nama-nama dan sebagainya. Kerana setiap ibadat tu mesti ada niat. Buat apa ni? Nak korban lah. Buat apa? Saja buat. Buat apa? Jadi sebab tu niat tu penting dalam Islam tu. Kalau niat korban jadi korban, kalau niat akikah jadi akikah. Sebab tu kita kena khaskan apa benda yang kita niat tu. Dan dia kata korban disunatkan hadir untuk dan pengorban itu, orang yang berkorban tadi disunatkan hadir untuk menyaksikan penyembelihan walaupun dia tak mampu nak menyembelihnya. Orang korban tu sunat melihat penyembelihan tu berlaku. Yang pertama sunatnya orang yang korban menyembelih kan. Kalau dia tak mampu, buat ketakutan mamanya, ataupun dia seram mamanya, kan senang bila motong debur darah ni. Lama lembu tak tumbang, dia yang tumbang. Maka sunat juga dia mensaksikan penyembelihan itu. Itu di antara adab-adab ketika kita melakukan ibadat korban. Kemudian kita tengok sunat-sunat. Setelah kita belajar tentang sejarahnya, dan rukun dan syaratnya dan pelaksanaan, kita tengok sunat-sunat korban. Apakah benda-benda yang digalak kita lakukan dalam masa korban itu? Di antara disunatkan dalam melaksanakan ibadat korban itu ialah yang pertama, orang yang melakukan korban itu hendaklah menyembelihnya sendiri. Itu paling yang hidup. Jika ia mampu melakukan, tak mampu boleh serah pada orang. Yang kedua, penyembelihan hendak dilakukan dengan menghadap kiblat. Itu jangan sunat-sunat lah. Tapi tengoklah kalau lembunya ganah benda, anggur sampai kiblat, anggur tak boleh potong enggaknya, bantah je lah. Mana boleh, kita pun terajarnya, dia pun tak diam. Ini benda sunat kan. Kau kena kiblat juga. Jenuh kita orang yang ngoje. Tapi biasa kalau dia ikat tu boleh lah ya. Ini takut liur sangat mamanya. Yang ketiga, dan sunat masuk korban, alat diguna untuk menyembelih itu hendaklah tajam. Biarlah tajam sikit. Ini pisau tumpul meno. Kita sebab tu di antara rahmat Nabi ni diutuskan, di antara membawa rahmat. Sama binatang pun tak ada diseksa begitu. Kalau nak sembelih pun biarlah pisau tajam. Janganlah pisau tumpul. Sampai binatang pun dapat rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya penyembelih kenalah pisau tajam. Kalau dapat pisau penyembelih tu je mahal sikit. Ni RM20. Mak jenuh.
tebal ke main tapi tumpa. Betul saya tanya kawan kita, saya tanya pisau kurban berapa ni? 900. Pada mencoba rupanya. Letak je zoom. Mana besi yang berkualiti. Maknanya kalau pisau tajam tu 5 ekor tu kejap je. Tapi kalau yang tumpu seekor macam tu, geruk-gerak lembu tu bila nak putih ngelupa kawan tu. Maknanya penyelesaian berlaku di situ. Biarlah tajam sikit. Tu dia. Jadi maknanya penyembelih ni dia kena pisau dia tak boleh campur benda lain. Ini pisau tu motong bawang, misul hantarlah. Ni pisau nyembelih je. Saya tanya kau 900. Padahal dia nampak dia relax, apa ekor pun jalan. Kalau kita sebelah seekor ngosok batu lagi, sebelah seekor gosok. Kalau 5 ekor pukul apa siang? Tu dia. Kalau orang nyembelih pula dia nak ilmu juga. Tu dia. Jangan main bantar je. Dia kena tahu penyembelih tu dia ada rukun juga macam kurban ada rukunnya. Nyembelih pun ada rukunnya. Rukun kurban ada apa? Yuk. Pada motong ayam. Kalau tahu maknanya kita motong gitu saja, tak mengenali. Rukun menyembelih ada 4. Yang pertama, orang yang menyembelih. Orang menyembelih tu syaratnya mesti Islam lah. Kalau bukan Islam tak sah sembelihannya. Itu rukun yang pertama. Bila sebut Islam tak kira lah orang lelaki boleh, perempuan boleh. Orang lelaki semua pengecut. Kau main tak nak, yo kau bedah jalan sah, tak masalah. Pak Abu lari, Pak Amir lah, kau bedah yang berani. Jalan tak masalah. Syaratnya rukun yang pertama mesti Islam. Bila sebut Islam tak kira lah yang milih tu lelaki ke perempuan. Tu dia. Tak kira dia berhadas ke tak berhadas ke. Awak tak boleh, awak kotor. Tak boleh, itu bukan rukun dia. Tu dia. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, rukun menyembelih apa? Alat sembelihan. Yang kedua binatang. Tu dia. Yang pertama orang yang menyembelih, yang kedua binatang yang sembelih. Binatang yang halal. Ini asal binatang semua. Tak jadilah. Tu dia. Yang ketiga alat sembelihan. Mestilah tajam. Tu dia. Yang keempat memutuskan 2 aurat dia. Aurat pernafasan dan aurat makanan dia tu. Bila berlaku 4 rukun tu, maka sahlah penyembelihan. Kerana kita lihat yang keempat dia kata orang yang melakukan penyembelihan itu hendaklah membaca bismillah. Baca bismillah tu rukun ke sunat? Sunat saja. Tapi orang itu lupa penyembelih. Entah penyembelih kita nampak penyembelih bismillah bedak dia. Cuma tak ada keberkatan ya. Sebab tu Nabi kata setiap pekerjaan tu nak bismillah kan. Jadi setiap pekerjaan tu makin tak berkat je dia. Nak ambil keberkatan je dia. Tapi kalau tak nyebut bismillah pun awak tak dengar dia baca bismillah. Siapa nak ambil daging tu? Semua tak ada. Rukun tu penting. Baca bismillah tu sunat. Lepas tu berselawat bertakbir sebelum kita menyembelih tu. Dan sunat-sunat masa penyembelihan orang yang melakukan penyembelihan itu hendaklah baca bismillah sebelum letak pisau dekat tengkuk tu. Dan berselawat dan bertakbir sebelum dan selepas membaca bismillah itu setiap berdoa tu dia. Takbir tu pula nak serentak lah. Setengah tempat saya perhati berjawab-jawab pula. Kata tukang nyembelih, Allahu Akbar. Lagi tak habis Allah Akbar, nyembelih lama tak diam je. Atau pukul berapa nak habis nyembelih serentak je. Yang nyembelih lah, yang takbir lah. Ini berjawab-jawab. Ini bukan masa untuk berjawab-jawab. Ini salah kita macam pengorbanan lembu tu kata, "Atau bila aku lagi komen," katanya. Lembu pengelin boleh dia serentak. Yang nyembelih lah, yang buat lah. Bila penyembelih kata Allah, kita ikutlah. Ini dah sampai habis macam ni, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, baru ini nyaut pula. Anak bersaut-saut pula. Serentak je. Yang sembelih, yang baki tu sabar sampai selesai penyembelihan itu. Ni saya tengok semua tempat tu. Saya kata kalau 4-5 ekor pukul 3 tak habis. Jangan serentak je. Kadang kita tengok pembahagian daging pula. Sebelum kita pergi yang terakhir, hikmah korban itu. Pembahagian korban itu, kalau kita mengorban seekor kerbau atau binatang yang keempat tadi, maka dibagi 3. 1/3 orang yang menyembelih itu, 1/3 untuk orang-orang fakir dan miskin, 1/3 untuk orang yang berkemampuan. Maknanya bila bulan korban tu orang miskin dapat, orang kemampuan, orang yang ada hailat pun dapat. Siapa ada hailat depan tu?
Itu khusus. Itu hebatnya bulan Adha ni tu. Semua kategori dapat. Itu dia. Itu kalau menyembelih seekor. Kalau kongsi 1/3 tu bagi lagi 7. Janganlah meradang pula. Takkan dapat 2 kilo. Atau mikir kongsi. Kau pasal kau tak nak takut sangat. Orang ni tak kongsi dapat dia 10 kilo. Kalau 30 kilo 10 kilo untuk orang tu, 10 kilo lagi untuk orang fakir dan miskin, dan 10 kilo lagi untuk orang yang mampu. Betul tak? Dapat dah 10 kilo. Lepas dia tak cikir, dia beli seekor kobor. Ya awak ni duit banyak pergi cikir nak masuk satu bahagian juga. Betul tak? Kenapa dapat 2 kilo je? Atau mikir numpang ke mikir buat sendiri? Itu masalah tak faham. Kalau 1/3 tu seekor kobor, memang dapat 1/3 dia. Tapi kalau 1/3 berkongsi, 1/3 dia kongsi lagi 7. Lebih orang dapat 2 kilo lebih sikit lah. Betul tak? Jadi maknanya dia kena faham lah. Kalau berkongsi jangan minta lebih. Ini kena kongsi minta lebih pula. Kerana masa pembahagian tu jangan diambil selagi tak selesai ukurnya haram. Kerana kita telah mengambil bukan hak kita. Bila buat korban, kita melantik urus dia yang ada pengurusi. Saya pengurusinya, Pak Abu kan. Pak Abu akan melantik. Orang ni tukang sembelih, orang ni tukang lapar, orang ni tukang packing. Lagi tak silap, haram untuk mengambil. Ini tengah motong, masuk sikit tulang, masuk sikit lidah, ambil ekor. Itu berceritanya. Selagi belum keputusan bermula untuk diagih-agihkan, sabar je lah. Jangan nyorok-nyorok. Setengah tu apa? Sampai 4-5 kilo orang tulang selangkin dok, tulang pinang dok. Hukumnya haram. Jadi maknanya selagi tak selesai semua sekali, maka haram kita ambil. Bila kita sudah lantik ketua, kita kena taat pada ketua. Selagi tak selesai, jangan ambil. Tadi setengah tempat tu lah. Sorok sikit. Lambil dia 10 kilo. Orang lain saja. Itu jadi masalah. Pasal kepahaman itu tidak berlaku. Sebab tu kita kena jadikan korban ni sebagai ibadat. Jangan jadi adat. Kalau jadi adat, apa itulah. Biasa sebenarnya sorok sikit. Dia seorang yang melantak. Orang lain tak ada. Orang lain pendok juga ngikis tulang dia. Ni dia nak tulang. Tu dia. Begitu ya, macam itu pengagihan dari segi masa korban tu jangan kita ambil sebelum diserahkan kepada setiap individu kan. Macam kita pergi orang kahwin pun apa itu juga. Betul. Kita pergi orang kahwin, bila jemput kita pergi, kita makan di situ tak boleh balik. Hukum haram hukumnya. Betul. Kalau ada anak mak dia kena minta izin. Boleh kita minta sikit anak saya tu dia yang tak sihat kan, atau mak saya tu boleh. Kalau ambil siapa hukumnya haram, tak boleh. Betul. Kecuali tuan rumah tu, tuan penuri tu mengizinkan. Lebih barang dia banyak nampak tu bawa balik. Tapi kalau selagi orang belum makan, kita packing. Kalau 5 orang dalam rumah, 5 kita packing. Itu kita lah mengambil hak orang lain. Hukumnya haram. Rujuk dalam kitab Al-Bab Al-Idah sana tu. Bab 5 bab kenuri. Dia kata haram mengambil makanan kenuri itu dibawa balik. Pasal sebab kita ambil 5 bahagian kan, yang 5 orang datang lagi dah tak ada. Bila tak ada, tuan rumah lari lah. Kita kalau kenuri makanan dah habis, duduk situ ke? Mesti lari kan? Kita kunci kukuh jangan pergi tengok kita mana tuan rumah. Dan saya pernah pergi kenuri Dewan Bertekanan tu. Ngajak orang mak, masak sikit, tuan tak pandang. Yang ada poyuk kosong je. Sebab tu kita kena berpatut-patutan kalau ngajak orang tu. Kalau 500 lah, jangan panggil 1000. Jadi kawan datang berpusu-pusu lah, apa-apa tak ada. Sebab tu kita kena nak mengajak je pada-pada lah, jangan main ajak saja. Jadi begitu kita kenuri kahwin ke, kenuri di masjid surau ke, dari hari tertentu namanya. Macam Maulid Nabi. Belum lagi orang makan lepas Isyak, lepas maghrib cuka dah. Orang ni siang, orang ni siang. Itu hukum haram, tak boleh. Pasal kita mengambil bukan hak kita. Pasal ada hak orang lagi tu. Tu dia. Sebab kita ngambil 5 packing dia, ada lagi yang tak makan lagi tu. Kecuali dah makan semua, ada duit, barulah harus untuk balik. Tu dia. Ini belum apa lagi. Orang tengah ceramah, dia tengah makin marah nak bawa balik. Ada apa itu? Tu dia. Kita korban. Jadi belum lagi apa-apa dah ambil. Macam ni, kita sembelih. Kita nak ambil daging dia. Kepala dia, kulit-kulit kaki tadi. Kita ambil. Itu boleh bagi orang ambil. Itu terpulang pada ketua urusan tu. Kalau tu kata kami ini yang kepala-kepala sampai suka makan kepala, ambil kepala. Tak apa, tapi kepala banyak dagingnya. Bila dia kobik berkilo-kilo. Tu. Daging banyak tapi nak umur dia tak ada orang pandang dia. Jadi
ada lah orang yang itu kena kena tanya ketua dia lah. Kalau ketua dia kata ini kami yang ini tuan-tuan, kalau dia cakap yang ini ambil. Lagi dia belum cakap tak boleh. Pasal kes sudah lantik ketua. Bila lantik ketua kena ikut arahan dia. Dia kata kami tanda anunya ekor nak ambil. Ambil lah. Betul. Tapi kalau ambil saja hukum tak boleh tanpa kebenaran ketua. Kerana mentang ketua ni wajib hukumnya. Betul. Kalau kita tengok hikmah dia korban itu, yang pertama sebagai mengingat dan menghayati peristiwa semangat korban yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Jadi hikmah kita dapat mengingat peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu bila perintah Allah datang mendahului kehendak dia. Kan senang milih anak ni, senang. Kita tak merasa milih anak, kita tak rasa lah kan. Tapi dapat anak udah umur 83 tahun, betul anak dia sayangi lagi, so korban pula. Bagi besarnya pengorbanan Nabi ni. Itu dapat betul. Setelah Nabi Ismail dilahirkan, dapat anak, Nabi Ibrahim dapat anak, barulah isteri yang pertama Sarah dapat anak. Sarah tu dapat anak Nabi Ibrahim ketika umur 100 tahun. Itu nama Ishaq. Jadi Ismail merupakan abang sulung kepada Nabi Ishaq. Yang kedua, di antara hikmahnya itu, yang kedua kata korban itu dapat membantu mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Jadi maknanya dengan kita buat korban setahun ni, kita dapat merapatkan silaturahim kita yang renggang. Itu gunanya. Dapat kita tidak ada perbezaan di antara jurang miskin kaya bila ada korban tu. Dan yang ketiga, korban dapat merapatkan jurang antara orang Islam yang berada dengan yang tidak berada, yang kurang nasib baik. Pada hari itu sama saja. Jadi korban pun orang yang susah pun dapat, orang berada pun dapat. Jadi pada hari itu macam kita sama grade-nya, tak ada perbezaan tu. Dan yang kelima tadi, kemudian korban juga dapat menanam rasa rendah diri. Baru kita rasa tak besar diri. Semua yang kita ni, apa yang ada pada kita pun kita punya. Sebelum masa kita lahir, sekupang awak kan. So tak benar kan? Tapi bila dia berkupang-kupang, dia kata dia punya. Itu meninggi diri. Tapi kalau dia tahu kemarin datang sekupang pun tak ada, so tak benar, tak ada. Takkanlah tak sanggup aku nak ambil sedikit daripada harta itu kita guna untuk korban kan. Jadi datang berasa baru rasa rendah diri. Sebab itu harta kita ni nak berkat tu nak dibagi tiga, kita tambatkan supaya dapat berkat. Harta yang berkat tu, kalau kita nak berkat kena bagi tiga. Seolah-olanya bila kita bagi tiga tu, seolah kita menambah rezeki jadi berkat. Bila sebut berkat, sikit tapi banyak umpamanya. Tapi kalau tak berkat, banyak tapi sikit. Jadi bagaimana untuk kita nak menambahnya? Yang pertama, rezeki tu nak bagi yang pertama untuk dirinya. Kita ambil rezeki Allah tu, jangan seksa diri. Inilah baju lagi tak cari, taklah tukar-tukar. Tukarlah sikit, nak pergi semua jemaah, yalah baju lawa-lawa kan. Ini lagi tak cari Allah. Kalau nak makan pun carilah, jangan cari yang marah sangat. Ini bila pergi pekan Sabtu tu, ikan cerut, ikan tamanung, cerut. Lepas tu pergi lewat tu pasal nak lelong. Pergi awal, pergi mahal. Entah duit melambat-lambat. Berilah diri tu, jangan seksa diri tu. Sekali belilah minggu ni, beli ikan bawal. Walau lantak lagi 40. Jadi kita duit banyak kan. Ini cikir benar, diri dia apa tak bagi. Tak ada. Kalau minggu depan beli ikan jenahak, baru jenahak makan. Tidak, temenung cerut. Apa ceritanya? Tu dia. Begitu mau kenderaan. Kalau gamuk dalam air tu Lego je lah. Siapa je tak 5-6 kali tak hidup. Pok-pak, gampang haram jadah tak hidup. Belilah baru, tak semestinya mahal kan. Beli yang tek dah jalan dah. Ni jenuh ngempahnya pok-pak. Ini semua jenis ikan bandel. Yang melonggok-longgok je. Baju bandel, motor bandel, semua dengan bandel. Sedang dia melambat-lambat. Tuhan kata apa-apa yang kami beri tu, wa mimma razaqnahum yunfikun, apa-apa yang kami beri pada kamu belanjakan. Dia bukan suruh simpan. Ni simpan apa? Orang nombor 2 seuntung. Mati tu 200,000, orang nombor 2 untung. Awak jenuh nak gunakan. Tu dia antara. Yang kedua, nak bagi rezeki berkat untuk keluarganya. Janganlah kedekut dengan anak bini. Ini pergi pekan satu bagi RM5. Balik tanya, beli apa? Tak payah tanya. Bagi RM5. Beli apa tadi Mina? Kalau paling tak ada 50, paling tak ada dapatlah pun balik kan. Ni tak? Bagi RM5. Nah, RM5 pergi kan. Abang saya nak pergi pekan satu. Nah, RM5 tu. Balik tanya apa? Beli apa katanya?
paling tak ada bagi 50 ya. Ada suruh apa balik sikit, pisang pun suci duit. Ini nak bagi RM5 tanya lebih. Tak patut. Yang ketiga untuk masyarakat. Kena bagi 3 tu maknanya rezeki tu seolah kita tambat dapat berkat. Untuk diri pada, untuk keluarga pada, untuk masyarakat, barulah Tuhan akan tambah. Tu dia. Sikit tapi banyak. Kalau tidak banyak tapi sikit. Apa guna? Banyak tapi sikit. Nak jadi tak sikit tapi banyak ke ataupun nak banyak tapi sikit? Maksudnya katanya banyak tapi macam sikit. Kalau baju pun baju lohir menor apa ni? Lohir tak lohir? Tu dia. Kenderaan berapa itu sampai edge pun nak cabut tak cukup-cukup. Mentok melambat-lambat duitnya. Banyak tapi sikit. Ironis tapi sikit tapi dia kemas hidupnya. Jadi mana rezeki nak berkat itu mesti bagi 3. Kita yakin rezeki dengan Allah bukan kita mengurus. Kalau siapa mengurus diri sendiri itu bahasa susah tu. Jadi rezeki berkat bagi 3 untuk dirinya, untuk warga dan masyarakat. InsyaAllah orang tu hidup walaupun tak ada bendang tapi macam ada bendang. Orang ni ada bendang tapi macam tak ada bendang. Rugi je. Dia panggil rezeki memeluk milik saya tapi tak ada guna. Kerana kita tengok sebagai akhirnya adab orang yang melakukan ibadat kurban. Apa gambar adabnya? Jadi orang yang berkurban tu ada adabnya. Sebagaimana disebut Nabi SAW, hadis Nabi SAW daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki sembelihan untuk disembelih, maka bila masuk bulan Zulhijjah, maka janganlah sekali-kali memotong rambutnya dan kuku sehinggalah berkurban. Ini di antara adabnya. Kalau kita nak potong sekarang, jangan rumba-rumba esok sampai minggu. Mana sebelum 1 Zulhijjah tu hari Jumaat kan, 1 bulan 7 1 Zulhijjah. Kalau nak potong sekarang lah takut rumba-rumba. Jangan masa 1 bulan tu nak potong pula. Nak potong kuku ke, nak potong rambut ke, nak cukur ke, atau bulu ketiak dan segala bulu-bulu dalam badan tu sunat ditangguhkan sehingga selepas penyembelihan. Masuk 1 Zulhijjah tu tolonglah jaga. Itu tadi. Pasal kita ikut sunnah Rasulullah bermula 1 Zulhijjah sampai 10, Rasulullah tidak mengerat kuku, tidak memotong rambut dan membuang bulu-bulu di badannya. Kalau nak buang sekarang sebelum hari Jumaat. Nanti takut rambut-rambai pula sampai 10 hari. Jadi dia kata barang siapa memiliki sembelihan, maknanya dia masuk bahagian lah, atau dia memiliki seekor atau masuk kongsi sebagainya untuk disembelih, maka bila masuk bulan Zulhijjah, maka janganlah sekali-kali memotong rambutnya dan kukunya hinggalah ia berkurban. Lepas kurban tu potonglah rambut, potonglah kuku. Sebelum 1 Zulhijjah tak boleh buat. Ada masa 1 Zulhijjah tu tunggu dulu. Lepas itu baru kita buat. Dan menurut Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, maksud larangan tersebut ialah katanya dilarang memotong kuku dengan gunting atau sebagainya, atau jenis benda alat-alat lah. Dilarang menggunting, memotong rambut sama ada membotakkannya, tunggulah dulu lepas 10 potong lah, ataupun sebelum 1 Zulhijjah tu membotakkan rambut atau mencukur atau memendeknya atau mencabutnya atau membakar atau selainnya. Termasuk dalam hal ini dilarang memotong bulu ketiak, misai umpamanya. Kalau misai panjang potong sekarang lagi. Dia. Kalau takut masa kurban junta tu, makan masuk misai masuk. Mana kita boleh buat sekarang lah ya, sebelum 1 Zulhijjah ni. Ataupun selepas 10 Zulhijjah tu. Lepas kurban tu boleh potong dah. Kalau lepas kita dah masuk syek atau kita sekor tadi umpamanya. Maka dilarang dia kata. Dan termasuk hal ini dilarang memotong bulu ketiak. Biarlah panjang berjaya dulu umpamanya. Misai, bulu kemaluan, biar dulu. Dan bulu yang ada di seluruh badan. Itu disebut dalam hadis, insyaallah hadis Muslim itu. Dan berkata Ibnu Qudamah lagi, dia tentang cerita mensyarahkan tentang larangan tadi. Larangan itu sunat lah, bukan makna jadi salah pula, elok kita buat. Siapa yang melanggar larangan ini katanya, menggunting rambut dan motong kuku, katanya, hendaklah memohon ampun kepada Allah dan tidak ada fidyah baginya sama ada disengaja atau tidak. Kalau kata potong juga dalam masa waktu tu, minta ampun banyak-banyak. Pasal kita nak ikut Nabi selepas kurban baru dia motong sekali-kalinya. Dan seterusnya, Al-Hafiz Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan dalam komennya kepada Sunan Abu Daud, ini hadis tu, Nabi bersabda katanya, yakni Nabi SAW suka menyimpan rambut dan kukunya pada 10 permulaan Zulhijjah. Bermula 1 je sampai 10, agar baginda boleh motong bersama-sama dengan berkorban. Lepas korban tu potonglah. Maka juga bahawa baginda mensyariatkan mereka yang menyembelih akikah juga. Begitu orang yang menyembelih akikah, selagi anak tu belum akikah jangan dia potong rambut dia. Biasa menyembelih akikah
pada 7 hari kan. Ada dia. Kalau kita cerita nak buat akikah, jangan potong rambut dulu. Dah 7 lepas akikah baru potong. Ada dia. Tapi kalau tak ada modal, potonglah. Duit tak ada kan. Takkan nak simpan sampai 20 tahun sampai sejalan pula rambutnya. Jika kalau cerita nak buat akikah, jangan potong dulu, biar dulu. Wajar orang petani pun biarkan. Bila lepas akikah potong. Ada dia. Itu dia antara kelebihan kurban, dan antara adab-adab dan rukun dan syarat sebagai untuk kita menambah sedikit daripada tentang pengenalan tentang kurban. Dia cukup itu, jam pun dah bunyi, banyak-banyak orang tuan tengok 3 muka. Kami tengok muka saya bila nak berhenti ya. Bila tengok macam ketiga pintu Jadi sebelum tu kita marilah kita bersama-sama bersyukur Allah Ta'ala di atas nikmat kepada kita, sihat badan, rezeki yang banyak, kita gunalah untuk mendekat diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa hal malaikatal mukarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.